Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan mencari bearing di kawasan kebun sawit ini. Okey. Okey, pada hari ini kita akan mencari bearing di kawasan kebun sawit ini. Okey, ini adalah kebun sawit ayah saya. Jadi kita akan bersama-sama lah tengok bearing pada poin-poin ataupun landmark yang tertentu. Baiklah, untuk mencari bearing kita perlukan kompas. Satu alat untuk mencari sudut. Okey, mari kita lihat apakah komponen bagi kompas ini. Okey, boleh buka. Cantik, ada cermin. Okey, mari kita lihat sama-sama komponen bagi kompas ini. Okey, kita ada bahagian luar ni yang tunjukkan sudut. Dan ini adalah garisan indeks. Okey, untuk kita tunjukkan kepada mana arah bearing objek yang kita nak tunjukkan. Okey, kemudian kita ada jarum magnetik yang di mana sentiasa menunjukkan pada bahagian timur. Okey, jadi cara yang betul untuk menggunakannya, kita perlu pastikan dia berada dalam keadaan melintang. Okey, melintang macam ni dengan paras bumi. Okey, supaya arah pergerakan jarum magnetik ini adalah tepat kepada arah utara. Baiklah, bagi percu tanda ataupun landmark yang pertama, kita akan ambil pada bahagian pintu masuk ni. Okey, kita akan bagi pada bahagian kanannya. Okey, jadi pada titik ni kita akan menandakan punca titik utama yang pertama. Okey, pertama kali kita letakkan kompas ni pada bahagian yang melintang dan permukaan bumi supaya tepat bacaannya. Kemudian kita betulkan arah batangan indeks ni pada utara, iaitu pada jarum magnetik yang berwarna merah. Okey, di depan saya ni, betul depan saya. Okey, jadi kita akan tandakan pokok tu. Jadi kita akan pusingkan jarum indeks ni ke arah pokok tersebut. Okey, dan bearing di sini adalah 94 darjah utara. Okey, dah sampai di landmark kita yang pertama, iaitu pokok 1. Saya namakan ni pokok 1. Walaupun ni bukan pokok 1 sebenarnya. Okey, dan ini adalah pokok sawit. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, pokok sawit ni kita gunakan hasilnya untuk membuat, untuk mendapatkan minyak. Lepas tu nama bahasa Inggerisnya oil palm tree. Kelapa sawit. Okey, minyak untuk buat produk sabun ataupun produk minyak masak dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan terus kepada pokok yang kedua, di mana pokok yang saya nampak supaya saya boleh terus jalan ke arah pokok tu. Pokok di hujung sebelah sana. Okey. Okey, jadi kita akan arahkan indeks kita, kompas kita ke arah sana dan gerakkan petunjuk indeks ni ke arah tersebut. Okey. Sudutnya ialah 357 utara. Okey, jadi kita akan catatkan. Saya namakan ni pokok 2. Okey, dah sampai di pokok yang nombor 2. Okey, jarak daripada pokok 1 ke pokok 2 ialah 33 langkah. Okey, sebelum sikit nak cerita tentang flora yang ada pada pokok ni. Okey, nampak tak pokok yang sekecil ni? Yang daun-daun ni. Okey, jadi pokok ni kita panggil bahasa Inggerisnya fern. Ataupun bahasa saintifiknya Trachyophyte. Saya tak tahu sebut betul ke tak, tapi macam itulah. Okey, jadi fern ni dia merupakan satu organisma tumbuhan yang bersifat parasit. Okey, parasit. Ni kalau lihat kat sini, pokok ni hidup di atas batang pokok kelapa sawit ni. Jadi dia mendapatkan nutrien daripada pokok kelapa sawit ni. Ini adalah contoh salah satu hubungan antara hidupan. Kalau macam ni, flora dengan flora, pokok sawit dengan fern. Okey. Jadi ini adalah interaksi yang kita panggil sebagai parasitisma. Di mana pokok fern ni ialah parasit kepada pokok sawit. Baiklah, bearing yang seterusnya kita akan pergi ke pokok yang ketiga, iaitu pokok yang paling hujung sekali dalam kebun ni, mana supaya kita dapat lakarkan berapa besar sebenarnya kebun ini. Okey, terus di depan sana saya nampak pokok tu di sana, supaya saya boleh terus dapatkan
bearingnya di sana. Okey. Halakan arah kompas ke sana. Dan kemudian betulkan indeks petunjuk pada arah yang betul. Kemudian bacakan sudut 42 darjah utara. Okey, tuliskan pokok 3 42 darjah. Okey. Kita akan mulakan langkah mula sekarang. Okey, dah sampai kita di pokok yang ketiga. Okey, inilah pokok yang paling hujung sekali di sudut kebun ini. Okey. Jadi dengan langkah 8 lompat daripada pokok yang kedua tadi, okey, pokok yang ketiga ni adalah pokok yang boleh katakan pokok pertama sekali yang ditanam di kebun ini. Di paling hujung kan. Okey. Jadi kalau nak tengok ketinggian pokok ni, okey, saya tolak sikit kamera. Sampai situ je tinggi pokok ni. Okey, boleh dikatakan pokok ini relatifnya rendah berbanding dengan pokok-pokok lain. Okey. Sebabnya di bahagian belakang sana, okey, belakang melepasi pokok ni adalah sungai. Iaitu sungai di kampung saya. Jadi tanah kebun ini tanahnya tidak terlalu berbeza dengan arah sungai. Jadi apabila air naik atau apabila hujan lebat, pokok-pokok ni akan tenggelam. Jadi sebabkan tanah pada bahagian sini adalah yang paling rendah dan yang paling dekat dengan sungai, pokok ini selalu tenggelam. Masa zaman mudanya dia selalu tenggelam. Jadi menyebabkan dia terbantut kerana terlebih air. Kenapa apabila pucuk pokok itu tenggelam, dia tidak dapat mendapat cahaya matahari dan oksigen dan karbon dioksida yang secukupnya. Okey, jadi menyebabkan ketinggian pokok yang tidak terlalu tinggi. Akan melambatkan pembesarannya lah. Okey. Kalau nak lihat lagi, sekarang baru lepas hujan, jadi air naik. Okey, boleh tengok. Nampak air sungai telah masuk ke bahagian sini. Itu dia. Okey. Jadi ini adalah beberapa perkara yang berlaku dalam alam kita. Baiklah, bagi yang seterusnya kita akan pergi ke hujung lagi satu bahagian kebun ini. Jadi kita akan pergi ke pokok yang keempat. Okey, saya nampak pokok tu daripada sebelah sana. Sebab kebun ni rata, jadi saya nampaklah sampai hujung sana. Okey. Jadi kita akan letakkan kompas kita straight pada bahagian tujuan kita. Dan pusingkan penunjuk indeks kepada jarum magnetik dan baca bearing 117. Okey, baiklah. Dah sampai kita ke pokok keempat. Pokok ni Okey. Ini adalah bucu lagi satu bagi kebun ini dengan jaraknya 91 langkah. 91 langkah. Okey. Satu cerita yang nak kongsikan di bahagian pokok ini, okey. Sejak penjuru kebun seperti yang penjuru satu lagi tadi, kita ada laluan air. Di mana kita kena buat kalau kebun ni berada di tepi-tepi sungai supaya air tidak terus masuk ke kebun kita. Okey. Jadi saya bertunjuk dari sini. Itu dia laluan air. Dan di dalam ini masa saya kecil saya pernah memancing. Dan dapat banyak tangkapan. Banyak tangkapan. Okey, jadi perkara ini menunjukkan bahawa fauna ataupun haiwan ada juga masuk pada kawasan kebun ini. Okey, bila air sungai naik, okey, jadi ikan pun akan naik sebab ada tarikan, ada makanan. Macam bila masa kering, haiwan-haiwan yang berada di atas tanah, contohnya seperti cacing dan apa-apa haiwan yang tinggal di dalam tanah, masa tu mereka aman, mereka tak ada ancaman dan mereka boleh hidup di dalam tanah. Tapi apabila air naik, air masuk kepada tempat yang mereka tinggal. Jadi mereka terpaksa keluar. Dan keadaan ini menyebabkan mereka masuk ke dalam air. Di mana menjadi tarikan untuk ikan ni makan mereka. Ini satu interaksi dalam persekitaran kita yang kita perlu fahami. Kenapa ikan banyak dan kenapa ikan masuk pada bahagian-bahagian yang mereka tak sepatutnya masuk bila air naik. Okey, kita akan sambung bearing yang seterusnya. Saya akan bagi kepada kontainer air atau bekas air di mana yang ayah saya gunakan untuk mencuci alatan ataupun menyiram pokok. Okey, saya nampak di ujung sana tu. Okey, dah sampai di kontainer air. Okey, di sini adalah di mana air saya menakung air hujan. Okey, mana gunakan air ni untuk contohnya basuh alatan, menyiram air dan sebagainya. Okey, jadi satu cerita nak kisahkan dengan kontainer air ni. Okey, belakang ni kita ada zinc. Okey, mana dapat mengoptimumkanlah keadaan air yang masuk supaya terus masuk ke dalam kontainer ni. Okey, jadi kita menghargai alam dan kita gunakan sumber air dengan sebaiknya. Okey, untuk bearing yang seterusnya kita akan bagi kepada bucu kebun yang lagi satu. Kita bagi kepada A, B
B dan seterusnya C di ujung sana. Okey. Sampai telah sampai kita ke pokok yang kelima. Okey. Jadi saya tak dapat untuk terus ke hujung kebun sebelah sana sebabnya ada halangan. Jadi kita tak boleh jalan bengkok-bengkok untuk kira bearing ni supaya kita dapatkan jarak yang tepat. Okey, daripada satu point ke satu point, straight, tak ada belok. Itu cara pengiraan yang terbaik. Okey, sampai ke pokok yang kelima. Okey, ini adalah pokok yang boleh katakan besar. Sekejap ketinggian pokok ni. Tu atas dia. Tu dia. Okey. Jadi ni adalah kawasan tanah yang boleh dikatakan tinggilah, tidak sampai di tebing sungai. Jadi pokok di kawasan ni boleh katakan sihat. Okey, landmark seterusnya saya akan bagi kepada boleh katakan akar pokok lama yang telah ditebang sebelum kebun ini ditanam. Okey, jadi saya akan terus ke sana. Okey, kita akan tengok pada akar pokok tu. Okey, dah sampai kita di akar pokok ini. Okey. Tadi saya tak tahu selamat ke tak, takut ada ular atau apa yang hidup di sini. Okey. Jadi ini adalah pokok. Saya tak pasti pokoknya nama apa. Jadi saya boleh tanya ayah saya nanti. Okey. Kalau ada saya akan tambah dalam video ni, saya akan letak pada bahagian sini. Kalau ada pokok tu, ya saya akan letakkan dalam bentuk teks. Okey. Jadi pokok ni telah ditebang lama sebelum ayah saya beli tanah ni lagi. Jadi memang nak dapat berita tentang pokok ni susah lah sebab kita pun tak tahu pokok apa. Okey. Jadi ni kita boleh katakan satu landmark lah dalam kebun ni sebab dia perkara yang boleh katakan rare, special lah. Macam keliling adalah pokok sawit tapi tiba-tiba ada akar pokok. Jadi kita tak boleh nak alih akar pokok ni untuk tujuan pertanian sebabnya dia tidak cost efektif. Jadi kita nak sewa jentera untuk alihkan benda ni tak efisien. Okay? Jadi kita biarkan saja. Jadilah satu boleh katakan hiasan kepada flora dan fauna kita. Yalah, sekarang kita akan terus pada bucu kebun kita yang seterusnya. A, B, C. Yang kita tak dapat nak pergi tadi. Yang C. Okey. Pokok sana, ujung sana tu. Kamera boleh nampak kot. Ada daun ni. Tak apalah. Okey. Dia pokok yang ujung sana saya nampak. Okey. Kita akan langgar je daun ni. Okey. Halakan kita punya kompas. Betulkan penunjuk indeks. Kemudian kira bearing. Bacakan bearing. 246. Okey, dah sampai kita ke pokok yang ke-7. Pokok kita yang ke-7. Ini adalah bucu C bagi kebun kita. Okey. Jadi langkah ni tadi 72 daripada akar pokok tadi. Okey. Dia pokok ni tak ada benda special yang saya nak cerita, tapi ada satu pemanfaatan yang saya nak share dengan anda. Okey, jom kita tengok. Tengok ni. Ni adalah buah sawit. Okey. Jadi warna buah sawit yang macam ni boleh dikatakan tidak sihat. Okey, warna yang cantiknya adalah ada warna oranye emas. Macam ni dia warna hitam sahaja. Okey. Dan ni kita panggilkan dia sebagai satu kondisi lah. Kondisi yang orang kampung kata buah busuk. Okey. Sebabnya seminggu lepas kawasan ini ditenggelami air sebab tanah pada bahagian ini rendah berbandingkan dengan bahagian yang tempat yang kena angin tadi. Okey. Jadi pokok-pokok di sini tenggelam. Walaupun saya tinggi ni, buah ni lagi tinggi daripada saya. Paras air sampai ke arah ni. Okey. Jadi bila buah yang baru nak masak, dia tenggelam, okey. Prosesnya menyebabkan dia berlakunya deterioration ataupun orang kata apa bahasa BM nya? Saya tengok BM dia. Macam itulah. Okey. Jadi dia berlaku macam ni dan menyebabkan buah ni tak boleh digunakan lagi. Kalau kita jual buah ni, dia tak diterima. Okay? Kualitinya dah sangat rendah. Dan kebakaran untuk digunakan untuk menjadikan produk adalah rendah, sangat rendah. Okay? Jadi apa yang kita perlu buat, okay, untuk memastikan pokok ini berbuah lagi, okay, kita akan potong ni dahan ni, okay, dan kita akan buang buahnya. Okay. Kenapa kita buang? Sebab kita nak bagi ruang untuk buah yang lain, untuk buah lain tumbuh. Sebab kalau kita tak buang ni, dia akan stay macam ni. Dia akan duduk sini sampailah benda ni rapuh. Sampai benda ni dia akan gugur sendiri. Dan masanya sangat lama. Okey, dan seterusnya kita akan berusaha untuk sampai ke bucu D kebun kita. Sebab kita nak lukis map untuk kebun ni kan. Okey. Jadi saya akan terus pergi ke arah sana. Saya akan ajukan kepada pokok yang saya nampak. Okey, sebab bucu ni jauh lagi.
Jadi saya akan pergi pokok yang paling jauh yang saya nampak dan tak ada halangan untuk saya jalan. Okey, pokok sana. Okey, untuk berjalan ni saya rasa nak rekod lah sebab banyak air kan. Air sungai baru surut. Jadi kita akan jalan mengikut garisan ni. Okey, tentang mula kita. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 26. Sebab kita ada air. Tapi tak apa, saya redah. 26 dan seterusnya. 7, 8, 9, 70. Okey, sampai di pokok 8, nombor 1 langkah. Catatkan dulu. Nombor 1. Okey, dan sekarang saya dah nampak dah bucu kebun ni. Okey. Pokok depan ni je. Betul depan ni. Dekat saja pokok ni. Jadi kita akan arahkan ni sana. Okey. Ni adalah pokok di bucu kebun kita. Pokok 9. Inilah pokok 9. Pokok yang terakhir untuk kita. Okey. Dibilangkan jaraknya tadi 22 langkah. Okey. Ini adalah bucu, okay, seperti yang kita cakap sebelum ni kan. Okay, di setiap bucu kebun ni kita ada laluan air. Okay, tengok kat belakang ni. Yang bestnya kalau kita duduk kampung ni, satu perkara kita boleh nikmati alam sekitar. Tak adalah kita keluar rumah jumpa jalan, jumpa bangunan saja, jumpa kenderaan saja. Kat sini kita keluar rumah, kita jumpa alam, kita jumpa tumbuhan, jumpa haiwan. Okay, ini satu pengalaman yang saya rasa anak-anak sekarang kurang. Sebabnya satunya bila teknologi dah banyak, mereka banyak habiskan masa di rumah berbanding keluar. Okay? Mungkin ada baik je lah untuk COVID ni. Tapi dari segi pengalaman mereka, keamatan mereka tentang alam, itu kurang. Okay, jadi sampai situ saja untuk landmark bearing kita ataupun mercu tanda bearing-bearing kita. Jadi sepatutnya saya akan tunjukkan peta yang dapat saya lakarkan daripada bearing-bearing yang kita dah dapat tadi. Okay? Saya harap video ini berinformasi kepada anda dan memberikan satu pengalaman ataupun kesedaran bagi menghargai alam kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Tapi sebelum tu, saya nampak sesuatu pula. Dia ikan melompat. Boleh tengok? Tu dah. Ada pergerakan air. Ini adalah fauna yang patut kita jaga dan kita tak dapat jumpa di tempat lain. Melainkan kita alaminya sendiri dan kita berada di kawasan tu. Kalau ada gelora air ni, adalah makhluk di dalamnya. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.